Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 31, baris ketiga daripada bawah. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ini. Jadi selepas kita sebut tentang mengumpat masuk minggu lepas tentang kecelaan atau berbantah-bantah, iaitu berbantah-bantah ni satu perkara yang dilarang, masuk daripada kerja buat dengan anggota badan, iaitu lidah. Jadi afatul lisan, kebinasaan dilakukan oleh lidah, iaitu antaranya yang kita sebut iaitu ngumpat, termasuk juga berbantah-bantah. Berbantah-bantah tu apa dia, iaitu mencela perkataan orang lain dengan menzahirkan kecederaan. Makna orang ni dia belik percakapan orang ke, mencari di mana cacat percakapan orang tu, ataupun kesalahan percakapan orang, atau mencari cacat pada tubuh badan orang, ataupun mencari cacat pada pakaian orang, ataupun apalah kerja buat orang. Tapi dia lebih kepada berbantah-bantah lah. Dia gunakan mulut untuk bercakap. Kerana apa? Dia gunakan mulut untuk bercakap-cakap, mencela atau memperendahkan orang lain. Okey. Dan sebelum tu dia sebut ada kebinasaan ataupun yang boleh menjadikan seseorang itu suka berbantah-bantah. Ada sebab, iaitu kerana meninggikan diri, nak tunjuk kepada kelebihan diri sendiri. Dan yang keduanya kerana memang ada satu tabiat jahat yang ada dalam diri kita, diri seseorang tu, yang disuka memperendah dan menghina orang lain. Jadi itu sebablah kita kata hari ini yang berlaku dalam viral atau sebagainya, ada orang yang sampai adabnya dengan orang tua-tua atau sebagainya, kecelaan, kebinasaan yang dilakukan dengan mengutuk orang, memperendahkan orang, menghina orang, memperlekehkan orang. Kita rasa heran kenapa boleh orang tu buat macam tu. Kerana bila ilmu yang macam ni tidak dipelajari, tidak didalami, dan dianggap dia bukan ilmu yang dibahas tentang akhlak peribadi dengan secara mendalam, maka orang abaikan tuntutan selain daripada sembahyang, selain daripada berpegang pada akidah Islam. Ada tuntutan yang ketiga, iaitu menjaga akhlak peribadi ni dalam ilmu tasawuf ni. Kerana kurangnya mendalami ilmu tasawuf, kerana kurangnya mengambil perhatian tentang ilmu ni, maka tak guna apa ada ilmu yang dalam diri. Sama ada alim ulama, sama ada orang tu
bijak dalam ilmu agama ataupun alim dalam ilmu agama, walaupun dikatakan dalam pegang akidah yang kuat, tetapi tidak disulami ataupun dikukuhkan dengan ilmu tasawuf, maka akan terjadi juga perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi sebab tu berbantah-bantah tu dilarang. Kenapa? Pada hukum syaraknya tak boleh. Kenapa dia tak boleh? Kerana dia merosakkan hati. Jadi kita bahas dalam kitab ni adalah tentang hati. Kerana puncanya datang daripada sifat buruk dalam diri kita, tabiat kita. Yang disebut tadi, kerana berbantah-bantah tu membawa diri kita takabur. Meninggi diri tu takabur. Takabur tu tak boleh. Dalam tasawuf membahaskan takabur tak boleh. Kenapa Quran larang orang yang takabur? Macam mana kalau takabur, kita tengok contoh iblis lah yang paling dekat untuk jadikan contoh ketakaburan iblis itu sehinggakan dia tak boleh masuk syurga. Yang kedua, dengan suka menghina orang lain. Bila dah ada takabur, suka menghina orang lain yang rendah diri pada diri dia. Bila dia meninggikan diri dia sendiri, maka dia perendahkan orang lain, menghina nasib orang lain, menghina diri orang lain, menghina inilah. Itu yang lahir daripada hati yang busuk, hati yang buruk, hati yang gelap. Maka disebut kat sini, kita baca balik apa yang disebut oleh pengarang muka surat 31 tadi, 3 baris daripada bawah. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ni, yang tadi ni, yang kita sebut tadi, iaitu apa tadi? Menzahirkan diri dia, lebihkan diri dia dengan meninggikan diri dia, dan juga menghina orang lain. Jadi dua perkara ni sangat keji. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Kita wajib mengiyakan sesuatu perkara yang perkara itu benar. Jadi kadang-kadang dengan sebab kita rasa tinggi diri kita, benda yang benar pun kita tak akui. Kita tak mengaku, kita tak mau ikut. Sama ada benar daripada segi agama, hukum syarak, ataupun benar daripada segi realiti sesuatu. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Sepatutnya gitu. Bukan berartinya tak boleh kita tegur, tak boleh kita betulkan, tapi tidak boleh memperendahkan benda yang dilakukan oleh kesalahan orang lain, sehingga kan menjatuhkan maruah dia dan sebagainya. Itu satu yang wajib dijaga, dipelihara. Melainkan apabila ada yang menyebutnya itu menjadinya faedah yang bangsa agama. Okey, jadi kalau benda-benda yang salah tu pula melibatkan agama, atau salah tu pula melibatkan mudarat pada orang lain. Dia bukan melibat pada agama, tapi melibatkan kemudaratan, kesalahan perbuatan orang, dengan mana contoh kita katalah pada sekarang ni tak ikut SOP dan sebagainya, yang membawa pada jangkitan dan sebagainya, atau perbuatan merosakkan harta awam, itu yang wajib kita tegur lah. Itu tidak termasuk daripada kita kata berbantah-bantah. Sama ada perkara tu bidang agama ataupun perkara tu duniawi yang memudaratkan, itu kena tegur. Itu tegur, tu bukan berbantah-bantah. Maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut, walaupun kita terpaksa bercakap pada seseorang tu, tapi dengan lemah lembut lah, bukan dengan berbantah-bantah. Okey, sabda Rasulullah SAW sebagai dalil, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'lal jannati
wa man tarakahu wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah. Artinya barang siapa meninggalkan ia akan berbantah-bantah. Orang yang tak nak berbantah-bantah, tak nak berkelahi, tak nak bergaduh, tak nak bertekak. Bila tu? Pada ketika ia yang sebenar. Masa tu dia di pihak yang benar. Dia bukan salah, dia tak salah. Dia betul. Ya. Tetapi dia tak nak bertekak, dia diam, dia ambil jalan, diamkan diri. Ni akhlak Nabi-Nabi ni. Nescaya dia perbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Fadilat dia, kelebihan dia, ganjaran dia adalah dibina di akhirat esok, di dalam syurga nanti. Ya, rumah atau mahligai yang setinggi-tinggi mahligai. Okey. Ni dia betul ni. Dia betul. Dia duduk dalam pihak yang benar. Tapi dia tinggalkan orang meleceh dia, memperlekeh dia. Ya, dia tinggalkan berbantah-bantah. Dia tak nak layan. Dia biarkan orang tu lah. Lebih baik daripada dia berbantah-bantah akan dibinakan rumah setinggi syurga, setinggi-tinggi, sehebat-hebat di syurga nanti. Apa nak digambarkan sini? Ya, kenapa ada disebutkan sebagai setinggi-tinggi syurga? Nak bagi tahu ya bahawasanya sabar seseorang itu daripada dicela dengan sesuatu, sama ada kesalahan dia ataupun kebenaran dia. Dia dalam keadaan pihak yang benar, dicela dia atau dibantahi dia, ya, dia sabar, maka Allah Ta'ala ganjarkan dia. Tapi kalau kita berbantah-bantah, ya, rugilah kita tak dapat ganjaran tersebut. Jadi manusia ni tabiat dia suka berbantah-bantah. Ya. Apatah lagi kalau dia tu orang yang hebat, orang yang tinggi, ya, maka dia akan memperlekehkan orang lain. Sifat tu yang tak boleh, kerana dengan sebab berbantah-bantah tu akan timbul dua sifat buruk tadi tu. Sebab tu disuruh tinggalkan berbantah-bantah tu. Bukan tak boleh kita mempertahankan kebenaran kita, boleh. Ya. Kita kena tahankan, ya, dalam hukum syarak pun disebutkan kita kena pertahankan maruah kita kalau maruah kita dijatuhkan. Ya. Tak boleh kita biarkan maruah kita tu dihina-hinakan pada segi hukum syarak. Ya. Pada segi yang di sini, ya, kerana kadang-kadang berbantah-bantah itu membawa kepada diri kita rasa gah. Dia merosakkan balik diri kita. Dalam benda yang baik, kita kena pertahan diri kita, maruah kita. Dalam masa yang sama, kita akan menghina dia balik. Itulah. Aku bagi, terdiam dia. Baru dia tahu, dia akan jadi gitu. Bongkak tu ataupun takabur tu akan patah balik kat diri kita. Jadi sebab itulah syarak disuruh memilih diam. Ya, kerana kita kadang-kadang kita boleh melepaskan cakap begitu dan takbur yang ada pada kita tu tak rendah juga, tak turun. Sebab kita duduk dalam tempat yang benar. Walaupun kita duduk tempat benar, tapi takabur tu duduk beranak dalam perut. Yang tasawuf nak jaga tu takabur tu, bukan nak jaga kalam tu. Bukan masalah pertahankan maruah atau sebagainya. Itu satu hal yang lain. Itu hukum syarak. Pada hukum tasawuf disuruh jaga hati. Jadi jangan sampaikan tasawuf ni dia mengajar kita supaya jangan jadikan sebagai satu tabiat yang suka berbantah-bantah ni dah jadi darah daging. Dia jadi kalau tak boleh tengok orang dia nak condemn, tengok orang dia nak pelekeh, tengok orang ni ada orang macam ni, orang macam ni susah. Ya. Orang perempuan ada, orang lelaki ada. Ya. Dia tengok orang pakai kasut pun dia tak boleh. Apalah hang pakai kasut macam ni, orang tak pakai dah zaman ni. Itu antara salah satu daripada tu. Ya. Yang jenis ni dia duduk. Kadang-kadang dia cakap terang-terang, kadang-kadang dia cakap di belakang-belakang.
Dia jadi mengumpat lah. Ya. Cakap beza dia dengan mengumpat ni cakap di belakang. Berbantah-bantah ni cakap di depan. Sama ada berdua-dua lawan sama lawan, ataupun seorang yang suka mengkondem orang, atau seorang lagi diam. Jadi pihak yang diam tu lah dipuji, pihak yang mengkondem itu dicela dia, kena membawa perkataan dia tu jadi takabur, memperlekehkan baju orang. Kadang kita bercakap tersalah, diperlekehkan salah orang tu bercakap. Jadi dia menganggap diri dia perfect, orang lain ni semua ada kekurangan. Jadi sebab itulah orang yang dia boleh mengawal diri dia daripada takabur tadi, diri dia daripada rasa bangga diri dia, dengan dikawalnya bercakap-cakap, berbantah-bantah, maka Allah Ta'ala ganjarkan syurga yang tinggi. Dan barang siapa yang meninggalkan akan dia pada ketika ia yang salah, dia salah, dia tak bantahlah dah salah, nescaya diperbuat baginya rumah pada keliling syurga. Walaupun dia salah, dia mengaku, patut dia mengaku, memang dia diam makna mengakulah dia salah. Apa nak dapat pahala pula dan memang salah? Dia tak bercakap lah dah dia salah. Tuhan bagi lagi ganjaran. Nampak? Kalau kita kata aku yang betul, sebab tu aku hentam dia. Dia kata, orang yang kena hentam tadi dia diam. Tak kata apa, memang dia salah. Saya mengaku saya salah, kata dia. Dia tak bantah. Memanglah dia tak bantah, dia dah salah. Pasal apa nak dapat pula? Tuhan bagi juga ganjaran. Kenapa? Kerana manusia ni bukan boleh dibantah. Manusia mana boleh dipelekehkan. Sebab kalau dipelekehkan, dia akan lawan balik. Tu nafsu. Walaupun dia salah. Macam kita kata kalau anak-anak yang jenis melawan ni, anak-anak jenis melawan ni, apa benda pun dia buat salah pun, dia melawan balik mak ni. Oh tu tak boleh, ni tak boleh, tu salah, ni salah, saya. Dia akan lawan sebab nafsu dia tak suka dibantah. Diperendahkan diri dia. Walaupun memang dia salah, dia lawan. Itu jadi yang anak derhaka pada mak bapak tu, dia melawan balik. Jadi Islam nak jaga tu lah. Didik diri tu walaupun benar, dia tidak membantah. Dia tak kata, dia tak lawan, dia tak cari bergaduh, berlawan cakap. Ataupun dia memang salah sekalipun, patut-patutlah dia diam. Maka dengan diam tu tadi, dia telah mengkawal diri dia daripada nafsu yang melonjak-lonjak untuk mempertahankan diri walaupun salah. Maka dia dapat pahala Tuhan bagi situ. Maknanya menunjukkan antara kita nak mempertahankan diri, sedangkan itu bukan melibat maruah pun, anak dengan bapa, anak dengan ibu, sepatutnya tidak ada bantah. Wala taqul lahuma uff. Jangan kata pun dekat mak bapak. Apatah lagi berbantah. Maka sebab itu walaupun dia betul, walaupun dia tidak salah, ditegur oleh ibu bapa dia ataupun dibantahi oleh bapa dia, diam. Diam tu Allah Ta'ala bagikan kelilingnya, bagikan syurga yang besar. Apatah lagi kalau kita kata kalau dah itu perbuatan yang dia benar, dia pertahankan juga, tak bercakap, tak berlawan, dapat mahligai. Kalau dia salah, tak dapat apalah, dia memang dia salah. Dia salah pun kalau dia diam, dia dapat ganjaran Allah Ta'ala. Bermula yang demikian itu, pasal apa yang seorang lagi dapat mahligai, seorang lagi dapat syurga kelilingnya? Dia kata kerana bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Jadi kalau kita duduk pada pihak yang benar. Jadi kita pertahanlah diri kita, aku yang benar. Semua orang akan kata gitu. Kalau orang tak melilik pada ilmu tasawuf, dia tilik pada ilmu diri dia,
ataupun pada hukum syarak, dia pertahan diri dia. Aku duduk pada jalan yang benar. Aku mesti pertahan diri aku. Semua orang akan kata gitu. Sebab memang naluri dunia, memang situasi dunia begitu. Fenomenanya begitu. Dia akan pertahankan diri dia kalau dia duduk dalam tempat benar. Begitulah kita tengok orang duk viral dalam video, buat live ini kerana mempertahankan kebenaran atas diri dia. Cuma bukan cara berbantah-bantah berdepan, bukan bertekak. Kerana yang dimaksudkan di sini berbantah-bantah, yang lebih berat adalah berdepan, bergaduh antara dua-dua orang tu. Ataupun bersorangan dengan dia memperlekeh, memperendahkan orang lain. Samalah tu. Jadi katanya mirak, macam tadi ni, istilah mirak itu, tarakul mirak, iaitu meninggalkan orang menghina atau berbantah-bantah, memperlekeh-lekehkan orang lain. Jadi meninggalkan berbantah-bantah atas sebenar itu lebih sukar. Kita duduk pada pihak benar, takkan kita nak diam. Aku takkan nak diam, aku betul. Kita akan kata gitu. Kita akan letakkan hukum atas diri kita gitu. Tapi bersalahan dengan apa yang Allah Ta'ala hendak. Allah Ta'ala hendak, kita diam. Bukan mempertahankan diri. Selagi mana tidak menjatuhkan maruah kita, tidak melibatkan rosak nama kita, maka kita lebih baik diam. Sebab itu ada ulama yang dia tak suka berbantah-bantah. Kerana bagi dia berbantah-bantah tu menyusahkan diri dia. Dia akan jadi dia merendahkan orang lain dalam satu hal, meningkatkan diri dia sendiri. Kadang misalnya dalam bab ilmu lah kita katakan, kita kadang-kadang terpaksa merendahkan orang, dalam kadang-kadang terpaksa. Contohnya apabila orang yang dia buat kesalahan di dalam mengeluarkan hukum fatwa, maka kita kena tunjuk di mana cacat kesalahan fatwa tu. Maka kita kena punggah balik daripada segi dalil, perbetulkan macam mana dia faham dalil, dalil pada sumber Quran dan hadis, kemudian pada kata ulama, kemudian macam mana diletakkan hukum tu dari segi kaedah-kaedah, maka akan bertemulah kecacatan pada satu pendapat lain. Sebab mungkin abai dia, ataupun dengan sebab tersalah pandang dia, atau sebagainya lah. Jadi dengan sebab tu dia tak tahu. Nak kita pun kena carilah kecacatan dia, barulah kita letak yang ni yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang benda tu daruri, terpaksa. Sebab kadang-kadang dalam segi fatwa, dalam segi hukum, contohlah kita duk bahaskan hukum orang yang tersalah mengatakan perempuan yang ada haid, keluar haid, boleh duduk dalam masjid dengan dalil-dalil dia. Ternyata benda tu salah. Bila salah, kita kena sebut salah dia untuk kita terang pada orang lain supaya jangan ikut fatwa tu. Maka terpaksa kita sebut cacat fatwa orang tu. Kadang-kadang terpaksa ikut nama orang tu, kena sebut nama orang tu. Sebab kalau dia dah popular, bila seseorang ni popular, terutama sekali masyarakat kita hari ni, dilihat pada kepopularan orang, bukan kepada kesahihan ilmu yang disampaikan. Jadi dengan sebab popular, apa saja fatwa yang dikeluarkan orang akan ikut. Jadi kita terpaksa, walaupun cara nak bagi orang faham kesalahan seseorang tu, maka terpaksa sebut cacatnya. Jadi benda tu harus, tapi dalam ilmu tasawuf dia suruh tak boleh juga kalau ikutnya. Jadi ada ketikanya dalam ilmu tasawuf tak boleh, tetapi dalam hukum syarak kita terpaksa kena buat juga. Itu yang berlaku. Ada ulama yang dia hari-hari kerja dia memperbetulkan kesalahan orang. Dengan mengorek fatwa-fatwa yang tak betul, dia akan perbetulkan balik. Kalau ikut, dia telah merendahkan orang lain, telah membantah orang lain. Dan itu sekadar dia melemparkan perkara yang benar, terpaksa. Itu dah jadi terpaksa dah. Walaupun hati dia sepatutnya dia kawal. Itu lain. Itu bukan berbantah-bantah untuk menang. Itu untuk mencari kebenaran supaya jangan orang lain tersesat daripada fatwa-fatwa. Itu berbeza.
Walaupun begitu, kebolehan atau boleh begitu, tapi tak ramai juga ulama yang suka buat kerja macam tu. Ya. Tak ramai pula, tak kurang juga ulama yang tak suka buat macam itulah. Dia duduk tak mau berbantah-bantah. Dia perbetulkan apa yang betul, dia tak akan sebut salah orang. Ya. Dia baca yang betul ya. Dia tak sentuh pun yang tak betul. Tapi ada ketikanya kita terpaksa sebut yang ni tak betul. Sebab orang dia akan ambil semua. Yang tak betul tu dia gaul sekali dengan yang betul. Kadang-kadang dia tak nampak yang tak betul tu. Oh, dia kata ni khilaf kot. Yang ni ustaz ni kata gini, boleh. Dia tak. Kadang-kadang bab hukum ni ada perkara tu dia khilaf. Yang ni ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh. Tapi saluran dia tu khilaf. Memang pendapat tu boleh bagi dua gitu. Pada satu tilikan memang boleh. Satu lagi kata tak boleh. Ya. Ikut ijtihad masing-masing. Tapi ada perkara yang ijma', ada perkara yang ketetapan. Satu betul, satu tak betul. Satu sahih, satu tak sahih. Dia ada satu betul, satu tak betul pendapat, maka pendapat yang tak betul mardud, ditolak. Ya, maka kita nak sebut yang pendapat yang ditolak ni lah. Kita terpaksa sebutlah cacat dia. Sebab kalau tak sebut cacat dia, orang sangkakan dua pendapat yang sama. Cuma yang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Boleh pilih mana satu? Tak. Kalau benda tu cacat, kena sebut cacatnya. Hatta kadang-kadang khilaf pun, ya, pendapat tak sama, maka kita sebutkan pendapat kita dengan dalil nas, orang lain sebut dengan dalil nas, tapi bukan berbantah-bantah. Itu sekadar pendapat. Okey. Jadi tasawuf tak dibincang. Jadi kalau bab agama pun kadang-kadang kita tinggalkan berbantah-bantah jika tak datang faedah. Ya, kita jumpa satu orang yang dia suka berkelahi dalam bab hukum. Ya, dia bukan nak mencari kebenaran, tapi dia suka berkelahi bab hukum. Suka bertekak. Macam orang kebanyakannya dia suka buat koreksi hadis lah. Dia tanya mana dalil. Dia suka buat gitu. Kamu buat ni macam mana? Orang macam ni tak payah tekak lah. Walaupun kita duduk atas kebenaran, kerana tidak mendatang faedah pada orang tu. Ya. Baik. Dan sabda Nabi SAW, la yastakmilul abdu haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Ini kata hakikat nak sampai insan kamil lah. Artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman. Jadi iman ni dia ada taraf dah, yazid wa yanqus. Al-imanu yazid wa yanqus kata ulama. Iman tu dia boleh bertambah, boleh berkurangan. Iman tu boleh bertambah dan berkurangan. Jadi kadang-kadang dengan tindakan kita, iman kita naik. Maka jadi kita orang yang adalah orang dulu sebut insan kamil mutakamil. Nak jadi insan kamil mutakamil tu bukan belagak dia zahir. Ni dah ilmu dia. La yastakmilul abdu haqiqatal iman. Tidak akan sempurnalah seorang hamba itu mencapai martabat ketinggian iman, hakikat iman, sebenar-benar beriman. Yang betul-betul kata dia beriman betul-betul. Bukan macam acah tak acah lah. Hingga meninggalkan ia akan berbantah-bantah. Dia boleh tinggal berbantah-bantah tu baru sampai maksima iman tu. Baru real iman tu. Kalau tidak kita jadi macam kita lah. Yang suka bertekak, berkelahi, bergaduh ni bukan iman really iman ni. Dia jenis culang caling kata dia. Turun naik. Tak sampai muntaha dia duduk belagak lah. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu menundukkan nafsu, menundukkan kebelagakan kita tu, ketakburan kita. Meninggal ia akan berbantah-bantah. Kalau tak boleh tinggalkan berbantah-bantah, tak usah duk mengakulah kita dapat hakikat iman. Kita beriman bukan tak beriman, tapi tak maksimal lah. Iman kita separuh, tak separuh pun payahlah. Pada ketika ia sebenar,
Ya, masa dia dapat, dia memang orang yang benar tapi dia tak berbantah-bantah macam Nabi SAW. Itu orang dapat hakikat iman. Habis itu, wallahu alam. Sambungan akan datang ni masih lagi bab kalam, berkata-kata, tapi dalam bab hukum kecelaan orang yang suka bergurau senda, berseloroh, buang masa. Adakah orang ni haram, berdosa ataupun tidak? Panjang lagi bab lidah ni, sebab perkuatan lidah ni lah yang Imam apa yang Sayyidina Ali sebutkan, kebanyakan yang masuk ke dalam neraka itu sebab ni. Ditunjukkan lidah dia. Wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allah nawwir qulubana bi nuril hidayah kama nawwarta al-ardh bi syamsika wa nabada bi rahmatika rahimin walhamd.